Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa afdhalus salati wa atammu taslimi ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma akhrijna min zulumatil wahmi wa akrimna bi nuril fahmi waftah alaina bi ma'rifatil ilmi wa sahhil akhlaqana bil hilm waj'alna mimman yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsanah. Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman wa huda amma ba'd. Alhamdulillah muslimin hadirin jemaat yang saya hormati. Moga-moga kita semua dirahmati dan diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala. Syukur pada hari ini insya-Allah kita akan menyambung pengajian kuliah Jumaat bulanan. Hari Jumaat yang ketiga anjuran Masjid An-Nur Tamasya Glen Mary menggunakan kitab Kekeliruan Umat. Inilah jawapannya susunan Al-Fadhil Ustaz Muhadhir bin Haji Jul hafizahullah taala wa nafa'na bihi wa bi ulumihi fid dharaini amin. Kita masih lagi dalam bab yang pertama, yang mana kita cuba meneraikan kekeliruan yang berkaitan dengan masalah bid'ah. Sebagaimana yang disebutkan tadi dalam kuliah yang pertama dahulu, kita telah menerangkan takrif bid'ah, definisi bid'ah. Kemudian bagaimana para ulama ada yang membahagikan bid'ah kepada dua jenis. Misalnya Al-Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala, salah seorang dari ulama salaf yang terkenal, membahagikan bid'ah berdasarkan persoalan adakah sesuatu perkara baharu itu selari atau bercanggah dengan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau selari, maka kata Imam Syafi'i itu bid'ah yang mahmudah, terpuji. Atau istilah yang lebih popular adalah bid'ah hasanah, baik. Baik artinya tidak melanggar syarak. Sekiranya bercanggah dengan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka bid'ah itu dinamakan bid'ah mazmumah, terkeji, atau istilah yang lebih popular bid'ah sayyi'ah, buruk. Kenapa buruk? Kerana bercanggah dengan syarak. Kemudian dalam kuliah yang lalu juga kita telah lihat bagaimana ulama yang bersetuju dengan pembahagian Imam Syafi'i rahimahullah taala, iaitu kita boleh katakan hampir semua ulama. Ada di kalangan mereka yang memperincikan lagi. Semisal Al-Imam Izzuddin bin Abdul Salam rahimahullah ta'ala, yang dikenali sebagai Sultanul Ulama, sultan kepada para alim ulama. Beliau bertanya soalan yang berbeza. Bukan bertanya selari atau bercanggah dengan sunnah Nabi, tapi beliau bertanya apa hukum bid'ah. Kerana kita kena ingat, bid'ah bukan hukum. Jadi kalau ada orang tanya pada ustaz apa hukum begini, jawab ustaz itu bid'ah, maka yang bertanya masih boleh tunggu lagi. Kerana ustaz belum jawab soalan. Bid'ah artinya perkara baharu yang dahulunya tidak ada. Sementara hukum syarak ada 5. Kalau dituntut kita melakukan tanpa ada pilihan, itu namanya wajib. Kalau buat dapat pahala, tinggal berdosa. Kalau dituntut kita melakukan tapi masih ada kelanggaran, kalau dibuat dapat pahala, ditinggalkan tidak berdosa, itu namanya mustahab ataupun kita sebut sunat, benda sunat. Kemudian kalau dituntut kita meninggalkan tanpa ada pilihan, kalau kita buat berdosa, kalau kita tinggalkan dapat pahala, itu namanya haram. Kalau dituntut kita meninggalkan tapi masih ada kelanggaran, iaitu kalau kita tinggalkan dapat pahala, kalau kita buat taklah sampai berdosa, itu namanya makruh. Kalau diberi pilihan nak buat boleh, tak nak buat pun tak ada masalah, itu namanya mubah, atau dalam istilah bahasa kita harus. Jadi inilah 5 hukum syarak yang kita telah lihat dalam kuliah yang lalu. Bid'ah bila ditimbang atas neraca hukum, maka terbahagilah bid'ah itu kepada 5 bahagian. Bukan khilaf dengan yang bahagi 2, tidak, tapi bertanya soalan yang berbeza. Jadi di zaman kita ini
ada kawan-kawan kita, ada sekumpulan umat Islam yang mereka itu nyaring menslogankan bahawa agama terbina di atas dalil. Agama terbina atas dalil. Jadi kita tidak ada masalah dengan slogan tersebut. Kita terima, kita setuju bahawa agama itu terbina atas dalil, baik dalil naqli maupun dalil akli. Agama Islam bukan agama yang menolak akal. Sebab itu kalau kita berdepan dengan golongan liberal pun mereka tidak boleh menang. Berbeza kalau liberal berdepan dengan agama-agama lain, mungkin mereka boleh menang. Kerana ada agama yang mengenepikan akal semata-mata untuk preserve the faith, untuk mempertahankan kepercayaan. Berbeza dengan Islam. Islam bahkan mendorong umat menggunakan akal untuk strengthen the faith, untuk memperkasakan lagi keimanan kita. Jadi tak ada masalah dengan slogan, masalah kalau hanya berslogan tapi tidak diamalkan. Kenapa kita kata begitu? Kita dapati ada di kalangan mereka yang berslogan agama terbina di atas dalil, mereka ini sangat anti kepada bid'ah hasanah. Mereka kata mana ada bid'ah hasanah? Kalau sudah bid'ah mesti sesat, mesti sudah sayyi'ah, tak akan ada bid'ah yang baik. Jadi kita kata jom kita kembali kepada slogan yang kita sama-sama setuju, bahawa agama terbina di atas dalil. Jadi pada kuliah hari ini kita ingin melihat beberapa dalil yang menjadi sandaran oleh para alim ulama di dalam pendirian mereka kenapa adanya bid'ah hasanah. Dalam buku ini disebut satu dalil daripada ayat suci Al-Quran, 3 dalil daripada hadis Nabi SAW, dan satu dalil dari asar, iaitu perbuatan ataupun perkataan sahabat Nabi radhiyallahu anhu. Baik. Pertama, soalan, apakah dalil adanya bid'ah hasanah? Dalil yang pertama itu ayat suci Al-Quran, Suratul Hadid, surah Al-Hadid ayat 27. Yang mana antara lain, ayat ni panjang tapi diambil the relevant part, bahagian yang berkaitan. Warahbaniyatan, asalnya bacanya begitu dengan tanwin, mati, tapi oleh kerana mati bertemu mati tak ada bunyi, maka dihidupkan dengan baris bawah menjadi warahbaniyatan ibtada'uha. Apa makna rahbaniyah? Cara hidup sebagai seorang rahib, iaitu cara hidup kependekaan, fokus kepada ibadah, kurang fokus kepada dunia. Dunia ni sekadar yang perlu saja, tapi yang lain-lain itu fokus kepada ibadah. Ibtada'uha, mereka lah yang membuat bid'ah tersebut. Jadi Al-Quran memberitahu bahawa cara hidup sebagai rahib, sebagai pendeta itu dilakukan sebagai satu bid'ah. Oleh siapa? Oleh orang-orang Nasara, pengikut Nabi Isa alaihissalam. Ma katabnaha alaihim, kami tidak tetapkan yang demikian itu ke atas mereka. Mana dalam agama orang-orang Nasara, Allah tidak tetapkan mesti hidup rahbaniyah, tapi mereka buat bid'ah tersebut. Kenapa mereka buat bid'ah tersebut? Illa ibtigha'a ridwanillah, tidak ada tujuan lain kecuali nak dapat ridha Allah. Ada cerita di belakang bid'ah ini, iaitu pada masa tersebut orang-orang Nasara diuji dengan pemerintah yang zalim, yang bergelumang dengan maksiat. Lalu sebahagian daripada pengikut Nabi Isa alaihissalam yang masih berpegang teguh dengan ajaran Nabi Isa alaihissalam menjalankan kewajipan al-amru bil ma'ruf wan nahyu 'anil munkar. Mereka menyuruh dengan yang baik dan mencegah dari yang munkar. Mereka berani pergi kepada pemerintah, nasihat kepada pemerintah, tinggalkan maksiat-maksiat ini. Malangnya, bukan sahaja nasihat tidak diterima, yang menasihati dibunuh. Memang pemerintah pada masa itu kejam. Jadi yang terselamat daripada tragedi tersebut, mereka tersepit. Kalau mereka hidup dalam masyarakat dan mereka diamkan sahaja maksiat yang berlaku, seolah-olah mereka itu bersubhat, seolah-olah mereka itu redha, akhirnya agama mereka rosak. Tapi kalau mereka menjalankan tanggungjawab, mencegah dari kemungkaran berdasarkan track record, nyawa melayang. Sedangkan dua ini disuruh jaga. Ini dua daripada maqasidus syariah. The 5 main objective of syariah. Pertama adalah hifzuddin, menjaga agama. Yang kedua adalah hifzun nafsi, menjaga nyawa.
Sekarang tersepit. Buat ini, agama rosak. Buat yang satu lagi, nyawa melayang. Akhirnya, mereka buat bid'ah rahbaniyah. Mereka duduk jauh dari masyarakat, mungkin di pinggir gunung, mungkin di tepi hutan. Mereka tidak sibuk dengan urusan masyarakat. Mereka fokus kepada ibadah. Yang dunia ini hanya yang perlu-perlu saja. Supaya mereka tidak terlibat dengan maksiat dan nyawa mereka selamat. Okay. Fama ra'auha haqqa ri'ayatiha. Lalu selepas dah elok mereka hidup secara rahbaniyah, mereka tidak lagi memenuhi hak-hak rahbaniyah. Ya, kerana hidup sebagai orang yang ahli ibadah ni ada dia punya protokol dia, ada dia punya cara dia. Mereka sudah tidak memenuhi lagi hak tersebut. Lalu mereka dikritik, dikeji oleh Allah sebagai orang yang fasik. Baik. Apa kaitan dengan bid'ah hasanah? Apa kaitan ayat ini dengan bid'ah? Ya, pertama, kita kena faham rahbaniyah dengan nas Al-Quran adalah bid'ah. Itu nombor satu. Yang kedua, kita kena faham Allah mengkritik mereka kerana mereka tidak lagi mengamalkan rahbaniyah. Jadi, kita kena faham juga logik. Seseorang itu dikritik apabila meninggalkan satu perbuatan yang baik atau buruk. Itulah yang baik. Kalau dia tinggal perbuatan yang buruk, dia dipuji. Contoh mudah ya, satu orang dahulu misalnya kaki arak, kaki judi, kaki bergaduh, sesuatu berlaku kepada dia, dia tinggalkan perbuatan itu semua, dia akan dipuji. Sebab perbuatan yang ditinggal itu buruk. Tapi kalau dia dulu ni rajin sembahyang, rajin bersedekah, diuji dengan kekayaan, diuji dengan pangkat, sembahyang pun tidak, bersedekah pun dah tak mau. Dia ni dipuji atau dikeji? Dikeji. Kerana perbuatan yang ditinggalkan itu baik. Jadi apabila Allah Ta'ala mengeji orang-orang Nasara kerana meninggalkan perbuatan rahbaniyah, berarti rahbaniyah itu baik. Sedangkan rahbaniyah itu bid'ah. Lalu disitulah misalnya Al-Imam Al-Qurtubi, salah seorang ahli tafsir yang terkenal dengan kitab beliau Al-Jami' li Ahkamil Quran. Tafsir yang menghimpunkan hukum-hukum yang terkandung di dalam Al-Quran. Al-Imam Al-Qurtubi ketika menafsirkan ayat ini mengatakan ayat ini menjadi dalil pertama setiap perkara baharu namanya bid'ah. Sebab ada setengah ulama dia kata kalau perkara baharu yang selari dengan syarak tak payah namakan bid'ah lah sebab dia ada dalil. Kan kalau masih ingat lagi. Tapi Imam Qurtubi cenderung pada pendapat yang satu lagi. Tak kisah selari dengan syarak ke bercanggah dengan syarak, kalau baharu namanya bid'ah. Jadi kata Imam Qurtubi ayat ini menjadi dalil bahawa setiap perkara baharu dinamakan bid'ah. Dan sepatutnya orang-orang yang melakukan bid'ah yang baik bahawa mereka perlu istiqamah melakukannya supaya tidak terjadi kepada apa yang terjadi kepada orang-orang Nasara. Mereka buat bid'ah yang baik lalu mereka tinggalkan, lalu mereka itu dinilai orang yang fasik oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau orang tanya mana dalil bid'ah hasanah, ini yang pertama daripada ayat suci Al-Quran. Kadang dia kata, kamu ni nak tolak hadis ke terima bid'ah hasanah? Bukan. Na'udzubillah nak tolak hadis, tapi kita memahami hadis dengan suluhan Al-Quran, dengan suluhan hadis-hadis yang lain, dengan asal sikap para sahabat, maka kefahaman itu menjadi kefahaman yang seimbang. Nanti insya-Allah akan datang, kita akan lihat punca kenapa golongan anti bid'ah hasanah ini menjadi keliru. Sekarang kita nak fokus kepada dalil terlebih dahulu. Dalil yang kedua iaitu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang mana baginda sallallahu bersabda, man sanna fil islami sunnatan hasanatan, muka surat 13. Barang siapa yang mengadakan dalam Islam satu cara yang baik. Sunnah ni dari segi bahasa jalan. Baik pun panggil sunnah, buruk juga panggil sunnah. Itu dari segi bahasa ya. The literal definition of sunnah jalan. Tetapi kalau dari segi istilah, sunnah hanya yang baik. Jalan yang diredai sahaja dinamakan sunnah. Dari segi bahasa dua-dua. Dalam hadis ini Nabi SAW menggunakan sunnah dari segi bahasa. Sebab itulah Nabi SAW menyebut, barang siapa yang mengadakan dalam Islam satu jalan yang baik, fa'umila biha ba'dahu, lalu orang tiru,
orang amalkan cara tersebut. Kutiba lahu mislu ajri man amila biha wa la yanqusu min ujurihim syai'. Ditulis baginya pahala sama seperti orang yang beramal, tapi orang yang beramal tak kurang pahala mereka. Bukan kata tarik pahala bagi pada orang yang mula-mula, tak. Orang yang mula-mula dapat ekstra, orang yang tiru dapat pahala penuh. Ya. Seterusnya Nabi SAW bersabda, "Wa man sanna fil islami sunnatan sayyi'atan." Barang siapa yang mengadakan dalam Islam satu jalan yang buruk. Kalau orang tanya ada tak sunnah yang buruk, dari segi bahasa ada. Jalan yang buruk. Fa umila biha ba'dahu, lalu orang tiru jalan yang buruk tersebut, orang amalkan, kutiba alaihi mislu wizri man amila biha wa la yanqusu min awzarihim syai'. Dituliskan ke atas orang yang menjadi perintis, pioneer kepada jalan yang buruk tersebut, dosa sama seperti orang yang melakukan, tapi dosa orang yang melakukan juga tidak berkurang. Dapat 100%, tapi kamu sebagai perintis, kamu dapat dosa tambahan. Ya, baik. Kaitannya dengan bid'ah hasanah adalah man sanna fil islami sunnatan hasanatan. Yang penting mengadakan jalan itu baik. Jadi kalau orang tanya mana nak tahu baik atau tak baik, benda ni tak ada zaman Nabi SAW. Dia lihat kepada dalil. Siapa yang pandai lihat dalil? Ulama. Sebagaimana contoh yang kita berikan sebelum ini, perbuatan bid'ah ketika PKP, ketika pandemik melanda negara kita, iaitu kita diarahkan solat berjamaah dalam keadaan jarak antara satu orang dengan satu orang yang lain. Ini jelas tidak berlaku di zaman Nabi SAW. Berarti ianya bid'ah, perkara baharu. Apa hukum? Jadi ulama terpaksa kaji. Adakah suruh sembahyang jarak-jarak itu saja suka-suka kerana tak nak ikut sunnah Nabi? Bukan. Tapi kerana apa? Kerana data-data sains dan sebagainya mengatakan pada ketika itu duduk hampir antara satu sama lain meningkatkan risiko jangkitan COVID-19, dan pada ketika itu juga COVID-19 ini adalah satu jangkitan yang boleh membawa maut. Jadi ada dalil bahawa ad-darar yuzal, kemudaratan hendaklah dihilangkan. Ada dalil yang mana Allah tidak memberi kita itu mencampakkan diri dalam kebinasaan itu dan ini. Akhirnya para mufti kita bersetuju dengan arahan makmum salat berjamaah jarak-jarak. Padahal jelas itu bid'ah dalam ibadat. Tapi ada dalil. Walaupun tak berlaku zaman Nabi SAW, ya. Baik. Kemudian dalil yang ketiga juga daripada hadis Nabi SAW, tapi memerlukan kita memahami satu konsep yang disebut mafhum mukhalafah. Apa makna mafhum? Sesuatu yang difahami. Lawan kepada mantuk. Mantuk sesuatu yang diucapkan. Kalau dalam bahasa Inggeris, ada statement yang expressly said, ada statement yang impliedly understood. Jadi mafhum ni yang impliedly understood. Contoh, misalnya imam buat satu announcement selesai daripada solat jemaat, kata imam, minta pada jemaah yang berusia tidak lebih dari 40 tahun tolong tunggu dahulu dalam masjid. Misalnya begitu pengumuman. Tiba-tiba datang satu jemaah yang sudah umur 60 tahun. Jumpa dengan imam. Imam, saya umur dah 60, nak kena tunggu tak dalam masjid? Jadi imam macam garuk kepala. Kan haji tadi kan saya dapat announcement yang mana tak lebih 40 tahun tunggu dalam masjid. Betul lah. Imam cakap yang tak lebih 40 tunggu dalam masjid. Yang lebih 40 imam tak cakap apa pun, kena tunggu ke tak kena tunggu. Pasti imam dalam hati, faham lah. Understood lah kan. Saya tak payah sebut lah. Kalau saya dah sebut yang tak lebih 40 sila tunggu, maknanya yang lebih tak payah tunggu. Walaupun saya tak sebut. Itu maknanya mafhum. Jadi kita ambil kefahaman mafhum mukhalafah tadi, kefahaman yang sebaliknya. Lihat kepada hadis Nabi SAW yang baginda bersabda, "Man ibtada'a dalalatan la yardaha Allahu wa la rasuluhu kana alaihi mislu asami man amila biha la yanqusu dzalika min awzarihim syai'." Barang siapa yang mengadakan satu bid'ah yang sesat. Yang sesat itu yang bagaimana? Yang Allah dan Rasul tak redha dengan bid'ah tersebut, maka dia mendapat dosa, dan dosa orang yang meniru bid'ah tersebut tidak berkurangan daripada dosa mereka sedikit pun. Macam mana mafhum mukhalafah? Berarti kalau buat bid'ah yang sesat, ya Allah dan Rasul tak redha, dapat dosa,
Kalau buat bid'ah yang tidak sesat, yang Allah dan Rasul redha, dia dapat pahala. Itu maksud mafhum mukhalafah. Bagaimana nak tahu bid'ah sesat tak sesat? Sekali lagi kita tegaskan dengan dalil. Kena lihat pada Qurannya, hadisnya, ijma'nya, qiyasnya, masalih mursalah, sadduz zara'i dan lain-lain dalil lebih kurang 12 ya, yang menjadi masadirus syariah, sources of the Islamic law. Ada lebih kurang 12 ya. Zaman kita ada orang sangka sumber hukum hanya Quran Sunnah sahaja. Quran Sunnah sumber hukum tak dinafikan, tapi bukan Quran Sunnah sahaja. Itu akan diterangkan nanti dalam bab ke-6 dalam buku ini insya-Allah. Baik, untuk yang ini kita lihat lagi mafhum mukhalafah kepada hadis yang ketiga. Dan yang menarik, hadis yang sama dijadikan dalil oleh golongan yang anti bid'ah hasanah. Jadi sama-sama terima hadis, tapi mereka tidak memahami sepenuhnya. Kalau mereka memahami sepenuhnya, mereka tidak akan menjadikan hadis ini sebagai dalil untuk menolak bid'ah hasanah, bahkan sebaliknya. Iaitu sabda Nabi SAW, "Man ahdatha fi amrina hadza ma laisa minhu fahuwa raddun." Selalu mereka terjemah macam ini. Barang siapa yang mengadakan satu perkara baharu dalam urusan agama kami ini, maka perkara tersebut tertolak. Jadi tak boleh ada perkara baharu, mesti tertolak. Ini hadis dah kata. Dia terjemah tidak habis. Dia tinggal tu. Ma laisa minhu tu dia tak terjemah. Kalau terjemah secara sepenuhnya, dia akan jadi barang siapa yang mengadakan satu perkara baharu dalam urusan agama kami yang bukan dari agama, maka tertolak. Maka mafhum mukhalafah, the implied understanding adalah kalau perkara baharu itu ada asas dalam agama, tidak tertolak. Hanya perkara baharu yang tidak ada asas dalam agama sahaja yang tertolak. Baik, kita ambil contoh yang tidak ada asas ya. Mudah saja. Misalnya buat haji, kerja haji lain daripada di Kaabah ya, haji di Pulau Pinang, haji di Putrajaya. Itu tak ada asas dalam agama. Kerana haji, ibadah haji semenjak zaman Nabi Ibrahim AS lagi, iaitu di Kaabah, tidak di tempat lain. Jadi kalau ada orang haji lain daripada Kaabah, itu adalah bid'ah yang tertolak ya, fahuwa raddun. Tetapi misalnya menyambut Maulidur Rasul, ya bid'ah. Mana ada zaman Nabi SAW sahabat buat ceramah sempena Maulidur Rasul, jamuan sempena Maulidur Rasul, apa lagi, berarak sempena Maulidur Rasul, majlis salawat sempena Maulidur Rasul. Jadi sambutan Maulidur Rasul itu bid'ah, termasuk dalam man ahdasa fi amrina haza. Soalannya, minhu am laisa minhu? Ada tak asas dalam agama atau tidak ada asas? Asas pertama sambutan Maulid adalah ayat suci Al-Quran, qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fabidzalika falyafrahu. Katakanlah dengan kurniaan dan rahmat Allah hendaklah mereka itu bergembira. Kita ni diperintah bergembira dengan dua perkara, kurniaan dan rahmat Allah. Kalau buka kitab tafsir merujuk kepada Al-Quran dan iman atau Al-Quran dan Islam, kedua-duanya melalui Rasulullah SAW. Bahkan setengah ahli tafsir mengatakan rahmat Allah itu adalah Rasulullah SAW berdasarkan ayat Al-Quran yang lain, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Jadi kita diperintah bergembira. Macam mana cara nak bergembira? Tidak diperincikan. Lain macam kita diperintahkan solat lalu diperincikan, maka kita tak boleh solat cara lain. Ya, nak sujud dulu baru rokok misalnya, atau nak berdoa saja dah dianggap solat misalnya, atau nak niat saja dah dianggap solat. Oh, tak boleh. Kerana bila Allah Ta'ala perintahkan solat, cara solat telah diperincikan, maka itulah caranya. Tapi bila Allah perintahkan bergembira, Allah tidak perincikan, maka kembali kepada kaedah umum, apa yang kita diperintah melakukan tanpa perincian, bolehlah kita lakukan dengan apa cara sekalipun, dengan syarat tidak melanggar syariat. Baik. Yang kedua, bila Nabi SAW ditanya tentang puasa hari Isnin, kenapa Nabi SAW rajin berpuasa hari Isnin? Nabi menjawab, zaka yaumun wulidtu fihi. Hari Isnin itulah hari saya dilahirkan. Jadi sikap meraihkan hari kelahiran itu adalah sunnah Nabi SAW. Lalu berceramah apa dalil? Fazakir fa inna zikra tanfa'ul mu'minin.
Bagilah peringatan, kerana peringatan itu memberi manfaat kepada orang mukmin. Biasanya cerita maulid, cerita yang kita dah pernah dengar. Tapi ada orang bila dengar kembali bagaimana Nabi SAW dibaling batu sampai berdarah, berjuang untuk Islam, akhirnya mengalirkan air mata, bertaubat, kembali untuk berpegang dengan sunnah Nabi SAW. Jamu makan ada tak daripada agama? Ada. Hadis Nabi SAW, afsus salam wa aqimut ta'am wa sallu bil lail wan nasu niyam. Sebarkan salam, jamulah makan dan sembahyang pada waktu malam sedangkan orang sedang tidur, itu solat tahajud. Jadi jamu makan tu adakah ditetapkan kerana sebab apa? Tak ada. Jadi kalau naik pangkat boleh jamu makan, dapat rumah baru boleh jamu makan, dapat anak boleh jamu makan, saja-saja nak belanja kawan, dah lama tak belanja, boleh. Kan bagus lepas solat jemaat, ustaz jom saya belanja, ustaz makan. Alhamdulillah, tak perlu dalil. Kerana dalil sudah ada secara umum. Dan jamu makan sempena kelahiran diri sendiri boleh. Apatah lagi jamu makan sempena kelahiran Sayyidu waladi Adam, penghulu anak Adam, Sayyidina wa Habibina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Atas waktu masa, saya cukupkan setakat ini dahulu. InsyaAllah kita akan sambung lagi pada Jumaat ketiga bulan September. Hadza wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma shrah sudurana wa ahsin akhlaqana wa azim ujurana wa nawwir qulubana bi nuri hidayatika kama tarda bi nuri syamsika abadan abada bi rahmatika ya arhamar rahimin. Walhamdulillahirabbil alamin. Amin ya rabbal alamin.